سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتابع رسالتنا اليوم Surat 73 sambungan kuliah kita pada minggu yang lepas. Tajuk mencari pewaris Muhammad. Qala al-muallif Syekh Abdul Qadir Isa Al-Azizi Al-Halabi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi dzikarain alim. Il-aqil, bagi orang yang berakal. Surat 73 ulangan yang kedua. Kata Syekh, il-aqil, bagi orang yang berakal, sememangnya tidak patut berubat dengan orang yang jahil tentang ilmu perubatan. Ini satu perumpamaan yang Syekh bagi kepada kita supaya kita senang faham. Kata Syekh, bagi orang yang aqil, berakal, aqil ni isim fa'il, aqala, akal. Aqil atas wazan fa'il. Bagi siapa yang belajar sikit-sikit bahasa Arab, dia akan tahu aqil fa'il, maknanya fa'il pembuat. Aqil orang yang berakal, baligh orang yang sampai umur. Kita panggil aqil, baligh. Itu bahasa Arab sudah tu, yang kita serap ke dalam bahasa Melayu. Bagi orang yang berakal, kata Syekh, memang tidak patut berubat dengan orang yang jahil tentang ilmu perubatan. Biasanya bagi kita sebagai orang yang sehat sembuh dari segi akal fikiran kita, tidak cacat dari segi otak, maknanya tidak gila. Bila kita nak ubat, kita cari orang yang pakar dalam bidang perubatan. Itu bagi yang normal. Maknanya bagi orang yang otak sehat, nak ubat satu-satu jenis penyakit, dia akan cari guru yang mahir ataupun doktor yang mahir, tabib yang mahir, mumuh yang mahir dalam ilmu perubatan, yang mana dia sakit. Kalau dia sakit kencing manis, dia pergi jumpa doktor yang pakar bahagian kencing manis. Kalau dia bahagian sakit jantung, jumpa doktor yang pakar bahagian sakit jantung. Kalau ubat yang tak tahu punca dia, ilmu perubatan moden, tak tahu punca, cari ustaz-ustaz, dukun-dukun, tabib-tabib yang mengamalkan ilmu perubatan Islam. Ini bagi yang munasabah, cara berfikir yang munasabah, kata Syekh. Memang benar, tidak patut bagi seseorang itu merasa cenderung untuk mengobati jiwanya dengan guru yang bukan mursyid, yang tidak diizinkan secara khusus untuk mentarbiyah, memberi petunjuk dan irsyad. Ini biasanya bagi manusia yang mempunyai ijazah. Setelah dia belajar daripada gurunya, kemudian dapat ijazah untuk membimbing orang lain, ini tidak menjadi masalah. Tetapi biasanya bermasalah juga dalam ilmu tarikat dan juga kesufian. Apabila seseorang itu ataupun seorang anak murid itu belajar lama sudah dengan guru dia, guru dia masih nampak anak murid ini tidak mempunyai keahlian untuk mendidik orang lain. Untuk diri dia setakat ini okey, tak jadi masalah, lulus. Tetapi untuk mendidik orang lain bermasalah. Lalu si guru tadi tidak memberikan irsyad ataupun belum memberikan keizinan untuk dia mengajar, untuk dia mendidik, untuk dia mentarbiyah, ataupun untuk dia jadi sebagai seorang guru, murabbi mursyid. Bila guru tadi tidak bagi izin ataupun belum lagi bagi izin, anak murid jenis yang tak sabar, dia kata aku belajar lama sudah, belum lagi dibagi izin. Ataupun dia tengok kawan seperjalanan dia baru belajar
baru tak sampai 10 tahun tiba-tiba dibagi ijazah untuk mentarbiyah, dibagi ijazah untuk talqin. Anak murid yang begini, bila dia berada jauh daripada guru dia akan mengajar. Contohnya, dia akan mentarbiyah orang yang ambil dia sebagai guru, tetapi dalam masa yang sama dia belum lagi diizinkan oleh guru untuk mengajar, untuk mentarbiyah. Ini bermasalah bagi orang yang mengambil dia sebagai guru. Nampak? Maknanya dia dengan guru dia pun belum lagi diberi ijazah untuk membimbing, tetapi dia sudah membimbing. Maknanya dia belum layak membimbing, tiba-tiba dia sudah membimbing. Ini orang yang sebegini tidak layak untuk diambil sebagai pembimbing, guru yang mursyid. Biasanya terjadi apabila seseorang anak murid ini gelojoh untuk dapat nama, gelojoh untuk dihormati di kalangan masyarakat, gelojoh untuk membimbing orang lain, sedangkan diri sendiri masih belum terbimbing mengikut pendapat gurunya, mengikut pendapat dia rasa dia sudah layak. Ini satu jenis manusia yang kalau kita ambil dia sebagai pembimbing, biasanya akan melencong daripada jalan kebenaran, walaupun yang dilalui itu adalah ilmu tasawuf, ilmu tarikat, ilmu sufi untuk membersihkan diri. Kenapa? Sebab diri dia belum bersih, diri dia belum jernih, tiba-tiba dia mengatasi pendapat gurunya, belum lagi diizinkan, sudah pun melakukan sesuatu untuk mendapat sesuatu yang bukan niatnya tulus ikhlas dan Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua, biasanya anak murid bila dia dapat ijazah daripada guru dia untuk membimbing, dia membimbing, tetapi dalam masa yang lama bila dia membimbing, ada satu tempat, ada satu kes menyebabkan bimbingan dia itu melencong daripada jalan kebenaran. Mungkin hatinya tidak tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Dia membimbing orang lain untuk kumpul orang lain terhadap diri dia, menghormati diri dia, mengagung-agungkan dia sebagai guru. Ini juga melencong, karena tasawuf ini menghimpun manusia kepada agama Islam, menghimpun manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia gunakan orang ramai tujuannya supaya menghormati dia sebagai guru. Ataupun guna masyarakat tujuannya untuk mengumpul dunia kepada diri sendiri. Maka ini tercela di sisi agama. Sebelum ini gurunya tak tahu contohnya. Bila gurunya tahu dan ada bukti yang jelas bahawa dia ni melencong daripada kejenihan agama yang sebenar, maka guru tadi ambil tindakan, ambil keputusan untuk tarik balik dia punya ijazah tadi, keizinan untuk mentarbiyah tadi, keizinan untuk mengajar tadi di bawah nama gurunya. Maka orang yang begini juga dikira sekiranya kita ambil dia sebagai guru, maka perjalanan kita juga tersekat, lambat. Sebab apa? Dia pun belum lulus ujian dengan gurunya, tiba-tiba kita ambil dia sebagai guru, maka dia juga akan membimbing kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Separuh jalan mungkin sampai kepada agama, tiba-tiba tengah jalan melencong daripada garis panduan yang sebenarnya. Contohnya sudah pula mementingkan dunia berbanding akhirat. Itu tidak boleh dalam perjalanan sufi ataupun tasawuf ataupun tarikat. Ini bermasalah. Jadi tidak patut, kata Syekh, bagi seseorang itu merasa cenderung, rasa minat untuk mengobati jiwanya dengan guru yang bukan mursyid. Pertama, dia bukan mursyid karena tidak melalui jalan tasawuf. Kedua, dia bukan mursyid karena terlalu gelojoh untuk menyampaikan ilmu, untuk mendidik orang lain. Yang ketiga, dia sudah dibagi ijazah, kemudian dia terseleweng, kemudian ditarik balik ijazahnya oleh guru tadi. Ketiga-tiga situasi ini, kata Syekh, tidak patut bagi kita merasa cenderung untuk mengobati jiwa kita dengan guru yang bukan mursyid.
Bila tak ada ciri-ciri mursyid, ternyata dia ini bukan mursyid yang tidak diizinkan secara khusus untuk mentarbiyah. Biasanya mana-mana guru yang mursyid yang mempelajari ilmu tasawuf yang diizinkan oleh guru ini, dia akan ada sanadnya, kemudian dia akan ada ijazahnya ataupun izin syafahi ataupun qalbi. Ada izin secara bertulis ataupun izin dengan izin hati. Kita telah sebut tentang dua perkara ini sebelum ini. Setiap orang yang mempelajari kedudukan ilmu zaman lampau pasti mengetahui betapa bernilainya ijazah daripada syuyukh, daripada guru-guru murabbi mursyid, dan betapa pentingnya mempelajari ilmu secara talaqi. Ulama-ulama dulu dia tidak belajar ilmu daripada buku, daripada kitab dengan cara baca sahaja kemudian dapat ilmu amal. Tidak. Ulama-ulama zaman dulu sampailah sekarang dia akan belajar kitab, dia akan belajar ilmu agama dengan cara talaqi. Macam mana? Macam kita ni lah. Ada guru, ada belajar, guru baca, belajar catat, kemudian bila guru ini meninggal, bila guru ini mempunyai kepercayaan sudah kepada anak murid, walaupun belum meninggal, anak murid tadi layak untuk mengajar pula orang lain dengan cara sampaikan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Ini cara alim ulama ataupun ilmu Islam diajarkan kepada satu generasi yang lain. Maknanya belajar ilmu secara talaqi. Secara talaqi maksudnya berjumpa, kemudian tengok, kemudian duduk sama-sama dalam satu majlis, kemudian guru baca, belajar baca, guru syarah, belajar dengar, kalau tak tahu ada soal jawab. Ini ilmu Islam diambil daripada generasi terawal sampailah zaman kita sekarang, dan insya-Allah sampai pada hari kiamat, hari akhirat. Ini cara ilmu agama disampaikan dan juga diambil daripada alim ulama. Ilmu begini kita panggil belajar secara talaqi. Ada juga orang panggil belajar menadah kitab, ataupun belajar kitab kuning. Kenapa? Kau baca kitab kuning, aku tengok kitab kuning, ayatnya berbelit-belit. Lepas tu, guru terangkan, belajar faham apa masalah di dalam kitab tersebut. Ini cara daripada dulu sampai sekarang, dan inilah salah satu keistimewaan yang ada di dalam agama Islam yang tidak ada di dalam agama-agama lain. Belajar mempunyai jurai sanad sampai kepada alim ulama, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Islam, selain daripada Al-Quran yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketulenannya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mudah diselewengkan. Bahkan sukar untuk manusia menyelewengkannya. Walaupun ada juga yang membuat hadis-hadis, tetapi hadis-hadis itu dikenali tidak ada puncanya. Bila tarik sampai satu tahap terputus benangnya, talinya yang kita tarik tadi. Maknanya puncanya tidak sampai kepada ulama-ulama yang meriwayatkan hadis. Maknanya hadis ini direka. Banyak hadis yang direka, terutamanya oleh golongan-golongan pelampau, golongan Mu'tazilah, golongan Syiah yang mendakwa ahli bait, golongan Rafidhiyah. Ini golongan-golongan yang mencipta mereka hadis-hadis kemudian disandarkan kepada alim ulama, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya sampai kepada Nabi. Tapi bila diteliti sanadnya daripada si fulan bin si fulan kepada jumpa dengan si fulan bin si fulan, jumpa dengan si fulan bin si fulan, terstop setakat itu saja. Si fulan kata ambil daripada
si fulan bin si fulan. Tetapi dalam kehidupan si fulan yang terakhir ini tidak pernah jumpa pun dengan yang dikatakan si fulan bin si fulan tadi, tak pernah jumpa. Hidup pun di zaman yang berlainan. Maknanya bila diselidik sikit, hadis itu tidak ada ujung pangkalnya, bukan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada ulama-ulama hadis pun tidak sampai, apatah lagi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelebihan jurai sanad, belajar secara talaqi. Jadi kalau tuan-tuan ditanya, tuan-tuan belajar contohnya ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dengan siapa? Bila tuan-tuan sebut nama guru tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa dia di mana? Di Masjid Kausar. Bila jumpa, okey 5 tahun jumpa, belajar dengan dia. Jadi tahu bahawa tuan-tuan jumpa dengan si fulan bin si fulan, guru tuan-tuan berapa tahun di mana. Tetapi kalau tuan-tuan ibu kata di mana jumpa, di Masjid Kausar, tengok-tengok nama yang disebut tadi tak pernah sampai di Masjid Kausar. Adakah tuan-tuan itu dikira jujur dengan percakapan tadi ataupun sudah pun menipu? Kalau dalam istilah ilmu agama menipu sudahlah. Jadi kalau dalam istilah ilmu hadis dia panggil mudallis, penipu. Hadis ini ada unsur-unsur tadlis, unsur-unsur penipuan. Jadi bila seorang ini meriwayatkan satu-satu hadis, kemudian dia bersifat penipu, hadis tadi di-reject daripada dia. Walaupun hadis tadi dengan jalan orang lain disampaikan oleh orang lain, hadis itu hadis sahih, tetapi bila dia yang diriwayatkan dia menipu, hadis dia tidak boleh dipakai. Yang dipakai adalah hadis melalui jalan dia jujur. Sama juga dengan ilmu tasawuf, disampaikan oleh satu generasi kepada satu generasi yang lain. Kalau orang yang belajar ilmu secara talaqi, dia akan paham bahawa sanad ini cukup penting. Karena itu di kalangan ulama-ulama kita yang belajar ilmu hadis sanggup merantau ke negeri Syam, ke Yaman, ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke Maghribi, Morocco, Bukhara dan sebagainya, semata-mata untuk ambil sanad hadis ataupun sanad Al-Quran. Ada di kalangan ulama-ulama kita sanggup pergi di Mesir, duduk di Mesir selama 3 bulan, belajar baca Al-Quran daripada awal surah Al-Fatihah sehingga akhir surah An-Nas, semata-mata kerana nak ambil ijazah bersanad. Baca Quran dengan cara ada sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita di kalangan orang Melayu kadang-kadang sanad itu ada, tetapi tidak dicatat. Sanad ada, si A belajar, kita belajar dengan si A. Si A ni guru kita hebat, dia belajar dengan si B. Si B ni hebat, dia belajar dengan si C, generasi yang sebelumnya. Dia belajar dengan cara bersanad, tetapi sanadnya tidak diriwayatkan. Gurunya tahu siapa gurunya, gurunya tahu siapa gurunya, tetapi tidak dicatat. Jadi sanadnya ada, cuma kita tidak tahu rangkaiannya, untaiannya sampai kepada siapa. Bagi golongan hadis ada untaiannya, bagi golongan ahli tasawuf ada untaiannya, bagi golongan yang belajar ilmu qiraat ataupun belajar baca Quran mengaji yang menitik beratkan sanad, ada untaian sanadnya sampai kepada Nabi. Sebab itulah seorang tabi'in Abdullah ibn Mubarak kata, laulal isnad laqala man qala. Ini saya sudah sebut sebelum ini. Kalau dah tidak kerana sanad, nescaya manusia bebas mengatakan apa sahaja. Kalau tidak kerana sanad, oleh kerana dalam Islam yang ada sanad, maka bukan sembarang orang boleh mendakwa itu ini. Fa'alal mudda'i al-bayyinah. Orang yang mendakwa kata dia ada sanad, dia pernah bagi keterangan. Sanadnya mana kalau orang tanya? Kalau dia boleh bagi tahu,
dia boleh tunjuk, okey, alhamdulillah, adalah sanad dia. Maknanya manusia tidak boleh sembarang-sembarang menyatakan itu ini sekiranya mereka paham tentang agama. Sebab itulah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tidak mengkondenkan ulama lain, dia tidak menghina alim ulama, sebab dia tahu nilai ilmu. Dia ambil ilmu daripada generasi sebelumnya, generasi yang telah memperolehi ilmu. Dia menghormati alim ulama. Kenapa? Kerana alim ulama itulah sanad. Tapi orang yang gelojoh, seumpama golongan anti hadis, dia gelojoh. Dia ni ambil ilmu, baca ilmu daripada buku-buku tulisan para alim ulama, belajar ilmu sikit-sikit pun dengan para alim ulama. Tetapi bila sampai satu tahap, mereka mempertikaikan alim ulama, mereka mempertikaikan hadis. Hadis ini dikata kita tak boleh pakai, kita ada sudah Quran. Jadi Quran je, kita tafsir Quran, kita baca dan tengok maksudnya, kita faham sendiri, tak perlu sudah kepada hadis. Ini golongan yang sesat, tidak mengetahui nilai agama, nilai sanad di dalam agama. Dia nak faham Quran tu, nak baca Quran tu daripada mana kalau tidak kerana alim ulama? Kerana alim ulama juga kan ni. Sebab itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, bila ramai sahabat yang meninggal dunia kerana berlaku peperangan menentang golongan murtad, maka cadangan Umar yang dahulunya tidak diendahkan oleh Abu Bakar, kemudian dia mula berfikir bahawa perlunya mengumpulkan para hufaz, qari Al-Quran, membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran pada zaman Nabi dihimpunkan. Kenapa? Takut Al-Quran itu lenyap begitu saja bila menghafaz meninggal dunia. Pentingnya rentetan secara bersambung. Sebab apa? Sebab kalau putus semuanya meninggal dunia yang menghafal Al-Quran, terputus sudah isi kandungan Al-Quran. Ini maknanya rentetan ini penting. Setiap orang yang mempelajari kedudukan ilmu zaman lampau pasti mengetahui betapa bernilainya ijazah, keizinan daripada guru-guru alam syuyukh, dan betapa pentingnya belajar ilmu secara talaqqi, belajar dengan guru daripada mereka, sehingga mereka mengaitkan orang yang tidak mempelajari ilmu daripada alim ulama digelar sebagai as-suhufi. Apa dia as-suhufi? Golongan-golongan yang belajar ilmu melalui cara baca suhuf. Lembaran-lembaran ada tulisan dia baca, ada buku dia baca, ada kitab dia baca, kemudian dia berdebat dengan orang lain. Kononnya dialah yang paling hebat, sedangkan dia tidak mempelajari ilmu secara bersanad. Nampak? Kerana mereka mencari ilmu daripada helaian-helaian kertas serta mengulang kaji secara bersendirian. Ini juga senang untuk ego, senang untuk takabur, senang untuk menunjuk-nunjuk kehebatan diri. Kalau kita ada guru, kita menunjuk-nunjuk kehebatan diri, guru akan tegur. Sebab apa? Guru tidak mau berkongsi dengan anak murid yang dia ampun takabur. Sekiranya dia sebagai guru, dia tak tegur anak muridnya, dia juga turut sama menanggung dosa kerana tidak menegur. Seperti mana seorang bapa mempunyai hak terhadap anak. Bila anak buat kejahatan, bapaklah orang yang paling pertama sekali menegur si anak tadi. Sekiranya bapa buat acuh tak acuh, maka bapa juga turut sama menanggung dosa si anak tadi. Nampak? Guru pun sama juga. Tapi kalau kita tidak ada kena mengena dengan orang, bapa kita pun tak ada sudah, pakcik kita tak ada sudah, kawan kita pun tak boleh tegur, siapa lagi akan tegur kita? Ini juga sama dengan golongan yang menganggap diri sebagai alim ulama, tak belajar dengan alim ulama, tidak beradab dengan alim ulama, kondemkan ulama itu, ulama ini, kononnya lah kita yang paling hebat, siapa yang akan bagi nasihat kepada dia? Sebab apa?
Macam si anak tadi, bapaknya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal, kakaknya pun tak ada, sudah seolah-olah dia tak ada kena mengena dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kehidupan dia, baca kitab saja. Baca, dia anggap dia tahu, kemudian dia riak dengan ilmu dia anggur, dia takabburkan, siapa yang akan tegur dia. Lagi orang tegur, dia kata, siapa kau mau tegur aku? Aku ada sijil, kau apa ada? Aku ada PhD, kau ada? Susah. Sebab apa? Sebab belajar melalui buku, belajar melalui kitab semata-mata. Sebab inilah setengah ulama mengeluarkan man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tak ada guru, setan itu akan jadi guru dia. Sebab apa? Setan senang masuk, setan senang jujur. Itu maksudnya. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, inna hadzal ilma dinun. Ibnu Sirin ini seorang ulama tabi'in, sama juga dengan Fudail bin Iyad tadi. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini, kata Ibnu Sirin, adalah agama. Ilmu itu sendiri dianggap sebagai elemen agama. Kenapa? Dalam agama ilmu lah yang paling penting. Sebab itu kalau orang tua paham, dia kata, kenapa Ustaz mengajar malam Jumaat? Malam Jumaat kan baca Yasin. Kalau orang yang kurang paham, dia akan pertikaikan. Kalau orang yang paham tak jadi masalah. Belajar hukumnya wajib, baca Yasin hukumnya sunat. Yang mana didahulukan? Kalau sembahyang sunat dengan sembahyang wajib. Yang sunat buat lewat-lewat pun tidak mengapa. Yang wajib kita buat awal-awal. Sebab yang wajib dia habis waktunya. Walaupun yang sunat kadang-kadang akan habis juga waktunya. Wajib dengan sunat, wajib diutamakan di dalam agama. Begitu. Kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khudh dinaka. Kau kena perhatikan daripada siapa kau ambil agama kamu. Ambil agama dengan orang yang beragama. Jangan ambil agama dengan orang yang tidak beragama. Orang yang beragama macam mana? Dia ada agama, dia beramal dengan agama, dia takut Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beragama, dia beragama Islam juga, kemudian ilmunya tidak seberapa, lepas itu tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak beragama. Kadang-kadang ilmunya hebat, sijilnya tinggi, tetapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikira manusia yang kurang agamanya. Sebab agama bukan sekadar ilmu, tetapi adalah amalan. Kita tahu zina itu haram. Berapa ramai manusia tahu ada ilmu zina itu haram, tetapi bergelumang dengan zina. Zina yang betul-betul zina, zina mata, zina kaki, zina tangan, zina benda-benda lain lagi, semuanya berlaku dalam kehidupan manusia. Tahu saja tak cukup, mesti amalkan juga. Betapa ramai manusia tahu bahwa ikhlas itu wajib, ikhlas itu bagus, ikhlas itu boleh menghalang godaan syaitan. Tetapi betapa ramai manusia yang tidak mampu melaksanakan ikhlas dalam kehidupan, walaupun di dalam amal ibadah. Maknanya ilmu saja dalam Islam tidak cukup, mesti juga amalan. Jadi nak ambil agama kita, mesti ambil dengan manusia yang ada ilmu, ada amalan, barulah ilmu itu dikatakan ilmu yang ada berkatnya, ada kualitinya. Sebab ilmu itu sendiri dianggap oleh ulama-ulama adalah agama. Nak ambil ilmu, nak ambil agama, biarlah daripada orang yang beragama. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terhadap kala tersebut dengan sabdanya, ya Ibnu Umar, wahai Abdullah Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, dinuka, agama kau adalah agama kau. Innama huwa lahmuka wa dammuka. Nah, siapa nak tak baris boleh tak baris. Ya Ibnu Umar, dinuka. Innama huwa lahmuka wa dammuka.
sesungguhnya dia itu adalah darah kamu dan daging kamu. Daging kamu dan darah kamu. Lahmun daging, damun darah. Fanzur amman ta'khuz, lihatlah daripada siapa kau ambil agama kamu. Agama ini merupakan darah daging kita. Jadi tengok Nabi kata, perhatikan daripada siapa kau ambil agama kamu. Khudid din anil ladzina istaqamu, ambillah agama daripada mereka yang istiqamah dengan agama. Istiqamah, maknanya sentiasa beramal dengan agama. Wala ta'khudhu anil ladzina malu, wala ta'khudhu anil ladzina malu, jangan kamu ambil agama daripada mereka yang cenderung ke arah kejahatan, kebatilan. Jadi nak ambil agama, nak belajar agama pun Nabi suruh hati-hati. Sebab itu orang yang belajar agama kena hati-hati daripada siapa mereka ambil agama. Takut-takut ambil daripada guru yang sesat, dia akan jadi sesat. Orang yang mengajar juga dia kena tengok kepada siapa dia memberi agama. Takut-takut dia bagi agama kepada golongan yang tidak sepatutnya dapat ilmu yang diajar itu. Dia sepatutnya belajar basic baru, tiba-tiba sudah diajar yang tinggi, dia akan menjadi pelosok kepada manusia yang belajar tadi. Maknanya orang tadi akan jadi sesat. Orang tadi akan bermegah-megah dengan ilmunya, maka dia juga bertanggung jawab. Sebab itu alim ulama bila diajar anak muridnya, bila ada anak murid yang menyeleweng, menjadi tanggung jawab dia memperbetulkan penyelewengan yang berlaku pada anak murid tadi. Jadi ulama ini ulama yang bertanggung jawab. Katakanlah, kalau kita belajar dengan buku, bila kita tersalah, buku mana yang akan bertanggung jawab untuk memperbetulkan kita? Buku kan tak ada mulut. Jadi buku mana akan memperbetulkan kita, tegur kita? Sebab itu ulama kata, nak baca buku boleh, tetapi asas-asas agama mesti kuat. Satu. Yang kedua, bila baca buku, apa yang ada dalam buku itu, bila berlaku kesamaran ataupun tak faham ataupun susah nak faham, jangan cuba faham sendiri. Mesti bertanya kepada orang yang lebih alim, lebih arif dalam bidang tersebut. Kalau kita cuba faham, disitulah setan mula masuk. Jadi rosak ilmu yang kita miliki. Sambungannya berkata sesetengah orang arifin, ilmu itu adalah ruh yang ditiupkan. Al-ilmu ruhun tunfakh. Ilmu itu ruh yang ditiupkan ke dalam hati manusia yang beragama Islam. Laisa masailun tunsakh, bukan suatu permasalahan ataupun peristiwa-peristiwa, cerita-cerita yang disalin, yang ditulis, yang dicedok daripada mana-mana layar ataupun lembaran ataupun buku. Ilmu ini adalah satu anugerah Allah. Sebab itu Imam Al-Syafi'i sebut al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'ansi, dan cahaya Allah, ilmu Allah tidak akan dibagi kepada orang yang melakukan maksiat. Maknanya ilmu ini sesuatu yang istimewa. Cahaya yang Allah campakkan ke dalam hati sanubari mereka yang bertakwa kepada Allah. Sama lah juga dengan kata-kata sesetengah golongan ahli sufi di sini, ilmu itu adalah ruh yang ditiupkan ke dalam dada orang-orang yang beriman. Dan bukannya masalah kita ambil daripada ini sikit, kemudian kita kata kita yang buat ilmu itu, kita yang haram ilmu itu, kita yang sudah olah ilmu itu. Ramai manusia yang begitu sekali. Syekh guru saya, dia sebut manusia sekarang ni ramai yang buat begini, akhadha min huna wa akhadha min huna wa yaqulu minna. Ambil ilmu sini sikit, ambil dalam buku ini sikit, lepas tu kata ini ilmu aku yang punya ilmu ini. Padahal kita akhadha min huna wa akhadha min huna
wa naqulu nuqila minuna. Sepatutnya kita kalau dari segi amanah ilmu, kita ambil ilmu di sini sikit, kita cedok di sini sikit, kemudian kita sebut ini aku ambil daripada sini, itu baru betul. Sedangkan sekarang ini manusia kata ambil di sini sikit, ambil di sini sikit, kata ilmu di siapa? Aku yang punya, aku yang tulis. Nah, itu kelemahan manusia dari segi amanah ilmu. Oleh yang demikian, orang yang belajar hendaklah berwaspada daripada siapa mereka ambil, dan orang yang mengajar juga hendaklah berhati-hati kepada siapa mereka memberi. Kalau belum layak kita bercakap tentang masalah-masalah yang tinggi, jangan bercakap, karena ia menjadi fitnah. Bukan kita yang terfitnah, tetapi anak murid kita yang terfitnah. Tiba-tiba kita bercakap masalah fana, masalah baqa, masalah musyahadah, muraqabah, sedangkan anak murid AB pun belum lagi paham, tiba-tiba kita ajak membaca sudah. Boleh tak? Tak boleh. Ajar dulu huruf A, B, C, kemudian baru ajar dua patah, buku, baca, barulah lama-lama naik sikit, supaya dia tidak menidakkan guru ataupun tidak menjadi fitnah kepada dirinya. Kalau budak tadika tiba-tiba kita bawa buku cerita Nabi-Nabi, elok tak buku cerita Nabi-Nabi? Elok, buku cerita yang bagus. Tetapi adakah budak tadika mampu membaca buku cerita Nabi-Nabi? Dia buka sikit, tak bagus Pak buku ini, tak aku paham bacanya. Tapi kalau kita cuba baca buku ini sudu, bagus Bapak buku ini, senang aku baca. Itu kesesuaian dia. Maknanya jangan kita memberi ilmu kepada orang yang tidaklah layak menerimanya. Contohnya, tuan-tuan, dengar sikit apa yang saya cerita, rasa macam, masuk dalam jiwa aku. Lepas tu jumpa kawan yang tak tahu apa-apa, bagus Bang, begini kita cerita. Apa cerita ni, bukan apa-apa juga itu. Belajar ilmu yang sesat, kawan cakap kepada kita. Padahal kita cerita pada dia benda yang bagus, cuma belum lagi sampai tahap pemikiran dia. Macam budak tadi, tak bagus Bapak buku ini, padahal kita beli buku kisah para nabi. Jangan sampai orang yang kita cerita itu mendustakan apa yang kita cerita yang sudah sama dengan otak dia. Ketahuilah bahawa di sana terdapat tanda-tanda mursyid, ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Habis lama nanti sikit, saya ringkas. Apabila kamu duduk bersamanya atau di dalam majlisnya, terasa degupan keimanan dan haruman rohani. Bila kita berada bersama dia, terasa ciri-ciri keagamaan yang ada pada diri kita meningkat. Itu tandanya guru itu guru yang memang sesuai untuk kita belajar. Dia hanya bercakap kerana Allah, tidak berkata-kata kecuali dengan kebaikan, dan tidak berbicara melainkan dengan memberi peringatan serta nasihat. Kenapa? Kerana inilah kerja para nabi, mengingatkan manusia kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri murabbi itu ada pada dia bila dia bercakap seperti mana percakapan yang telah diperintahkan oleh Nabi. Hasil bersumpah kamu mendapat manfaat daripadanya sebagaimana kamu mendapat manfaat daripada kalamnya. Dia bercakap, kita dapat manfaat. Bergaul dengan dia, berkawan dengan dia pun kita dapat manfaat juga. Jadi ini adalah guru yang terbaik. Bukan kita bercakap, kita belajar dengan dia, dapat ilmu, kemudian bergaul dengan dia, kita tengok-tengok, dia ni menipu juga. Kalau sikit-sikit tak apa, kalau banyak jadi tak menipu. Itu tak bagus. Pergaulannya lain daripada ilmu percakapannya. Jadi mesti selari. Ini baru murabbi. Di kejauhan kamu mendapat manfaat sebagaimana ketika berdekatan. Rahsia rohani yang ada pada diri dia tu, walaupun kita jauh, kita mendapat manfaat juga daripada hasil didikan dia, sama dengan kita mendapat manfaat semasa kita berdekatan dengan dia. Yang senang kita faham, saya bagi tahu sebelum ini, nasihat ibu bapa kita. Kita duduk di rumah pun kita dapat nasihat ibu bapa kita. Kita pergi luar negara belajar pun kita ingat juga nasihat ibu bapa kita. Maknanya ibu bapa bagi kita, dia jauh ke dia dekat ke, sama saja dari segi memberi manfaat, teguran dan bagi gelakan, bagi semangat kepada kita untuk belajar tadi.
sama saja. Guru pun begitu juga. Jauh dekat, dua-dua kita dapat manfaat. Dari renungan matanya sudah cukup untuk kamu mendapat manfaat sebagaimana manfaat dari lafaz yang dikeluarkannya. Maknanya dengan percakapan pun kita paham, dengan bahasa isyarat pun kita paham, seperti mana kita paham isyarat mata yang dilakukan oleh ibu bapa kita masa ada tamu. Itu senang kita paham. Tapi ilmu tasawuf ini mesti ilmu yang dilalui, baru kita akan paham. Kalau kita tak lalui, hati kita tidak ditarbiyah, kita paham pun macam di awang-awangan. Sekali fikir paham, kemudian bila kita tak fikir, macam mana buat tadi? Kemudian kita fikir, paksa fikir, dia akan paham juga. Kemudian dia menerawang saja. Tapi kalau hasil daripada mujahadah hati kita, dia akan paham, semakin banyak, semakin luas pemahaman kita. Sebab itulah ilmu tasawuf perlu kepada amalan pembersihan jiwa. Kedua, kamu dapat melihat bahawa terdapat gambaran keimanan, keikhlasan, ketakwaan, tawadhu pada kehidupan ikhwan, ahbab dan juga murid-muridnya. Bila kita bergaul dengan anak murid dia, kita dapati bahawa anak murid dia ni ada ciri-ciri manusia yang beriman, bertakwa, tawadhu'nya, rendah dirinya, tidak takaburnya, tidak ujubnya, tidak riaknya. Maknanya anak murid dia ini bila kita tengok sedap mata memandang dan bertepatan dengan ciri-ciri agama. Ini tandanya guru itu guru yang mursyid. Kamu juga mudah ingat ketika berkawan dan bergaul dengan mereka merupakan contoh terbaik dalam berkasih sayang sesama manusia. Orang yang belajar tasawuf diajar supaya berkasih sayang semata-mata kerana Allah, tanpa matlamat di sebalik kerana Allah itu. Bila berkasih sayang, berkomunikasi, bergaul dalam masyarakat, ada tujuan dan niat-niat tertentu, maka itu tidak telus persahabatannya, tidak macam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bergaul kerana ikhlas ini, sebab itulah sahabat bila berhijrah sanggup menceraikan salah seorang isteri untuk bagi kepada kawannya yang tidak mempunyai isteri. Pergaulan yang tulus ikhlas kerana Allah. Tapi kalau pergaulan kita dengan kawan kita kerana nak teka dia punya isteri, itu lain lagi. Lain kan suasana. Kita berkawan dengan dia. Kenapa? Sebab dia pegawai kastam. Kenapa? Tengok-tengoklah kalau ada rezeki aku mau berniaga. Ada niat lain sudah. Ini tidak bagus. Maknanya mencerminkan apa yang dia belajar walaupun 10-15 tahun, tapi pembelajaran tidak masuk ke dalam hati dia. Kenapa? Dia berkawan, dia bergaul dengan masyarakat, tidak ikhlas kerana agama, tidak ikhlas kerana Allah. Ada udang di sebalik apa? Sebalik mie. Kalau di sini kan, ada udang di sebalik mie. Kejujuran dan pengorbanan merupakan salah satu persaudaraan yang sejati. Dia berkawan jujur, dia sanggup berkorban untuk kawan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu persahabatan yang sejati. Sanggup berkorban terhadap diri sendiri walaupun diri sendiri ini ada kesusahan, ada rintangan dan sebagainya. Sebab itu kita tengok para sahabat Nabi pengorbanannya terhadap sahabat yang lain cukup tinggi. Masing-masing dengan kelebihan masing-masing. Yang kaya berkorban harta benda untuk sahabat-sahabatnya. Yang miskin berkorban tenaga untuk sahabat-sahabatnya. Yang punya minda yang cerdas, yang punya otak yang